Salut, Zurmapel Amaizat. Hari ini saya akan ceritakan tentang satu zaman yang banyak membawa perubahan pada lanskap politik, ekonomi dan juga sosial. Zaman tersebut ialah zaman pencerahan yang berlaku di Eropah pada pertengahan abad 16 hingga ke abad 18. Pada zaman ini, golongan pemikir banyak berusaha untuk menghasilkan masyarakat yang lebih terbuka, bertolak ansur dan berdasarkan undang-undang. Masa inilah manusia membawa perubahan dalam kehidupan mereka daripada mundur kerana mereka berfikir menggunakan akal untuk mengetahui sebab-sebab tertentu. Seperti yang saya cakap tadi, banyaklah lahir golongan-golongan falsafah dan tokoh pemikir yang agung seperti Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, Montesquieu dan juga Mary Wollstonecraft. Jadi untuk video kali ini, saya akan bercerita tentang seorang tokoh yang membawa perubahan terhadap lanskap politik negara. Siapa lagi kalau bukan Montesquieu? Sedikit latar belakang beliau. Nama penuh beliau ialah Charles de Louis de Scondat, Baron de l'Abbaye Brede et de Montesquieu. Dan antara kerjaya dan karier awal beliau ialah menjadi seorang peguam. Dan beliau juga pernah berkhidmat sebagai pegawai tertinggi dalam struktur Parlimen Perancis. Idea dan pandangan beliau telah banyak mempengaruhi hampir ke semua sistem perlembagaan dunia pada hari ini, termasuklah negara kita. Oleh sebab itu, Montesquieu ni dianggap antara manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah tamadun manusia. Okey, kalau kita nampak Isaac Newton telah menemui hukum alam fizik, tapi ahli falsafah barat pula berpandangan bahawa Montesquieu ni telah menemui hukum alam intelektual. Okey, yang mana ambil jurusan undang-undang tu, perkara yang saya akan sebut ni tidaklah asing lagi bagi mereka, iaitu doktrin separation of power ataupun pengasingan kuasa kerajaan. Jadi inilah sumbangan terbesar yang dibawa oleh Montesquieu kerana dia telah mengasaskan doktrin pengasingan kuasa ataupun lebih dikenali sebagai Tres Politica ataupun politik tiga serangkai. Montesquieu berpendapat bahawa dalam struktur kerajaan, ia perlulah dibahagi kepada tiga badan kuasa yang berdiri secara sendirinya. Tiga badan tersebut ialah legislatif, iaitu badan pengubah undang-undang, eksekutif, badan pentadbiran kerajaan dan juga judiciary, iaitu badan kehakiman. Idea beliau ni tadi dapat dibuktikan melalui magnum opusnya yang bertajuk The Spirit of Law. Okey, jadi apa legal reason ataupun sebab Montesquieu berpandangan seperti itu? Ia menganggap bahawa tiga badan ini tadi perlulah bebas antara satu sama lain dan tidak ada campur tangan antara mereka. Ianya penting untuk mengekalkan check and balance dan juga mengelakkan abuse of power antara ketiga-tiga badan tersebut. Akan tetapi, ketika zaman itu, idea beliau dianggap sangat radikal kerana telah melibatkan robakan berskala besar terhadap sistem feudal yang didominasi oleh monarki Perancis sejak sekian lama. Masa mulanya, Montesquieu ni mula mendapat perhatian umum apabila dia memberi kritikan pedas terhadap institusi diraja yang diterjemahkan melalui karyanya yang bertajuk Persian Letters. Ataupun contoh lain, beliau juga pernah dianggap sesat oleh gereja Katolik kerana banyak mengkritik agama Kristian. Dan Montesquieu ni juga berpendapat bahawa agama hanya memainkan peranan kecil dalam pelaksanaan undang-undang dan juga pemerintahan. Selain itu, karyanya juga pernah diharamkan oleh kerajaan atas nasihat gereja. Kita tak dapat nafikan bahawa idealism ataupun buah fikiran yang dibawa oleh Montesquieu telah banyak memberi impak yang signifikan terhadap sistem politik dunia secara holistik. Melalui separation of power, tertubuhnya satu negara republik pertama dunia, iaitu Amerika Syarikat, berserta perlembagaan Declaration of Independence yang menerapkan nilai-nilai liberalism. Kat sini kita boleh nampak Amerika Syarikat merupakan model yang sangat bagus dalam menterjemahkan doktrin separation of power secara total. Ataupun contoh lain, kita balik semula kepada negara kita, Malaysia. Bagi saya, doktrin separation of power atau pengasingan kuasa tidaklah dipraktikkan secara absolut ataupun menyeluruh. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Ini jelas dapat dilihat apabila pakatan yang meraih majoriti dalam parlimen akan membentuk kerajaan. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa tiada pengasingan kuasa antara badan legislatif dan juga badan eksekutif. Ianya hanya diboleh pakai dalam badan kehakiman sahaja. Tambahan lagi, walaupun perlembagaan persekutuan memberikan peruntukan kuasa kepada tiga badan tersebut, tetapi ianya tidak terperinci dan menyeluruh. Seperti contoh dalam perkara 39 berceritakan tentang badan eksekutif, perkara 44 tentang badan legislatif iaitu parlimen yang terbahagi kepada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat, dan akhir sekali perkara 121 yang membincangkan tentang badan kehakiman. Akhir sekali, Montesquieu berpendapat bahawa dalam pemerintahan terdapat dua jenis kuasa, iaitu daulat dan juga pentadbiran. Pertama,
Kuasa daulat bertindak sebagai simbol sesebuah negara yang umumnya diwakili oleh golongan diraja. Kuasa daulat ini berfungsi sebagai tali pengikat dan simbol penyatuan rakyat. Kedua, kuasa pentadbiran perlulah dipecah kepada 3 badan utama seperti saya sebut tadi, badan eksekutif, legislatif dan juga badan kehakiman. Oleh kerana itu, Montesquieu ni berpendapat bahawa sistem raja berperlembagaan yang dilaksanakan di England merupakan model yang sangat terbaik pernah diwujudkan. Okey, jadi untuk penutup, golongan intelektual jelaslah menjadi medium utama bagi mendidik masyarakat supaya lebih proaktif dan maju dalam menangani masalah negara dan masyarakat yang mundur. Dan dalam kes ini pula, separation of power ataupun pengasingan kuasa jelaslah sangat praktikal yang boleh diguna pakai dalam sistem pemerintahan kerajaan sehingga kini. Okey, jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Salut.